أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله bersyukur lillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dari kalam hikmat yang akan disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-249. Cuma seperti yang saya maklumkan pada kuliah yang lalu, saya ingin menyambung sikit lagi penjelasan saya berkenaan dengan apa yang dijadikan sebagai isu kontroversi sekarang lah. Antaranya iaitu berkenaan dengan zikir hu itu. Jadi sudah saya jelaskan, cuma saya ingin tambah sikit je. Secara kesimpulan mudahnya, jadi kalimah hu itu adalah kalimah asal dia huwa, kesimpulan mudah, iaitu dhamir, bahasa kita ganti nama, makna dia. Jadi dia itu balik ke siapa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya. Dan saya telah nyatakan juga bahawa zikir itu diamalkan oleh segolongan, bukan semua. Segolongan ahli-ahli tarekat. Ada yang tidak mengamalkannya, ada yang mengamalkannya menurut tarekat yang mereka ceburilah. Baik, kemudian asas kepada pengamalan itu ialah mengamalkan ungkapan-ungkapan Al-Quran. Seperti yang sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu, kita boleh saja nak berzikir dengan satu Al-Quran, baca setiap Al-Quran, habis sambung lagi. Seperti, dan ada setengah tarekat yang mengamalkan seperti itu. Mereka baca Al-Quran, habis sambung, habis sambung. Ada setengah mereka itu mengamalkan surah-surah Al-Quran. Mereka baca surah ni, lepas tu mereka ulang. Ada surah panjang, ada surah pendek. Ada yang mengamalkan surah Yasin, mereka amalkan. Dan itu tidak menjadi kesalahan. Tak ada orang kata benda itu salah. Kecuali otak tidak bersihat. Akal tidak bersihat. Dan boleh saja kita berzikir dengan surah-surah pendek Al-Quran pun boleh. Surah Al-Ikhlas. Kita mewidikkan dia. Tak ada masalah. Bahkan ulama fiqh membahaskan hukum.
surah Al-Quran yang dijadikan sebagai zikir itu? Apakah kita boleh membaca dalam kita berhadas, badah besar lah maksudnya, atau macam mana? Jadi kalau surah-surah itu dianggap membaca Al-Quran, maka kita dilarang daripada membacanya ketika kita berhadas besar. Tapi kalau itu dizikirkan dia, yakni dikira sebagai zikir yang diamalkan, maka mereka membolehkan benda itu. Atas jalan zikirnya, itu sudah ada khilaf, sudah ada perbahasannya di kalangan ulama-ulama fiqh. Rujuklah kepada kitab-kitab fiqh dalam perkara itu. Jadi kita juga boleh berzikir dengan ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu. Seperti yang sebahagian orang kita dia berwirid dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ungkapan Al-Quran. Ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu juga ungkapan Al-Quran. Dan banyak lagi lah ungkapan-ungkapan Al-Quran yang boleh kita petik untuk kita jadikan zikir. Dan tidak ada halangan. Tak ada jadi kesalahan. Sekalipun Nabi tidak mengamalkannya. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam perintah umum. Perintah umum berzikir. Boleh berzikir dengan Al-Quran. Sama ada satu Al-Quran ke, satu juzuk Al-Quran ke, tidak ada masalah. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan lah. Jadi zikirhu itu adalah seperti itu. Tapi ungkapan Al-Quran ini, kita ambil apa yang jelas maknanya lah. Jangan ambil kalam-kalam yang maknanya tidak sesuai ataupun tidak boleh kita sebut benda tu pada diri kita. Contohnya macam mana? Innani anallahu la ilaha illa ana. Kita nak buat zikir. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Takkanlah kita nak buat zikir gitu pula. Nanti kita akan berarti kita yang mengaku jadi Tuhan pula. Dan demikian juga atau kata-kata Firaun dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la. Kita nak ambil benda tu buat zikir. Takkan boleh. Jadi kena kalimat-kalimat yang jelas maknanya. Maka berbalik kena zikirhu itu, iaitu dalam Al-Quran banyak sekali kalimah huwa tu. Baik, kalimah hu ni bila kita wakafkan dia akan jadi hu. Kalau kita wasalkan dia akan jadi huwa. Itu bacaan asal huwa. La ilaha illahu, bila kita wakafkan dia akan jadi hu ke mana-mana pun. Kecuali kita wasalkan dia la ilaha illahu. Lepas tu sambung ayat-ayat lain lagi. Jadi kalimat ini banyak dalam Al-Quran. Huwallah. Qul huwallah. Huwal haq, zalika bi anna Allah huwal haq, huwal rahmanur rahim, huwal hayyul qayyum, huwal malikul quddus, dan sebagainya. Banyak. Jadi ulama tasawuf mengambil ungkapan-ungkapan ini dan mengekalkan muftada'nya. Kerana muftada' banyak. Huwal haq, huwal hayyul qayyum, huwal rahmanur rahim, banyak sekali. Jadi mereka ini mengumpulkan semua itu dengan mengekalkan mubtada'nya. Maka khabarnya itu disembunyikan. Khabarnya disembunyikan. Jadi kalau dizahirkan dia akan jadi huwal haq. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Atau huwal rahmanur rahim. Dialah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup lagi maha menguruskan hamba-Nya. Kalau dizahirkan. Tapi mereka sembunyikan itu, mereka kekalkan hu tu. Sebab dia wakalkan hu. Kalau disambung huwa lah hu. Jadi itu asasnya. Jadi kalau nak kata salah, atas dasar dia dah salah. Atas dasar apa nak salah? Sebab tu saya sudah jelaskan dulu bahawa tidak semestinya apa yang tidak disebut oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi atau diamalkan secara terbuka oleh Nabi. Sebab kata terbuka itu disebut kepada periwayatan. Nabi bukan 24 jam bersama dengan sahabat. Ada waktu-waktunya Nabi menyendiri. Kita tak tahu apa yang Nabi amalkan masa itu. Maka ketika Nabi bersama sahabat, maka sahabat meriwayatkanlah. Jadi apa-apa yang tidak didengar, tidak diriwayatkan daripada Nabi,
secara jelas itu tidak semestinya tidak boleh. Seperti yang sudah saya jelaskan dulu. Kerana hadis Nabi itu merujuk kepada kata-kata Nabi, kalam Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir perakuan Nabi. Dan benda-benda ni, ada benda yang Nabi tidak lakukan, tapi benda tu ada perakuan. Contohnya, seperti yang sedia maklumlah, orang yang makan dhab tu, Nabi tak makan. Nabi tak makan. Tapi Nabi memperakukan, berarti boleh. Dan menjadi hukum. Jadi, kenyataan setengah orang, Nabi tak buat, tak boleh, itu disempitkan. Disempitkan kefahamannya. Sama juga macam kita, Allah Ta'ala perintah kita dalam Al-Quran, Qul id'ullaha wa id'ur Rahman, macam sudah saya jelaskan dulu. Serulah nama Allah, serulah nama Ar-Rahman, ayyamma tad'un, mana-mana engkau seru, falahul asma'ul husna, maka Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik. Sebutlah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Qahar. Memang asma'-asma' tadi itu sekalipun tidak didengari bahawa Nabi berzikir pada waktu tertentu, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, tidak dengar Nabi, tapi tidak berarti tidak boleh. Kerana Al-Quran itu menyuruh, ayyamma tad'u tu, mana-mana yang kau seru, kau panggil, kau menyuruh Allah Ta'ala, maka itu tidak ada masalah. Ini kefahaman ini perlu kita betulkan. Lebih-lebih lagi, hu itu menurut satu pendapat ulama adalah Ismul Azam, nama yang teragung bagi Allah. Hu nama termasuk Ismul Azam menurut satu pendapat, seperti yang sudah saya nyatakan. Dan bukalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukhari itu, Fathul Bari, dia menghuraikan benda ni, menjelaskan ini, dan telah menyebut 14 pendapat ulama berkenaan dengan Ismul Azam ini. Salah satunya hu itu adalah Ismul Azam. Jadi orang-orang yang menyebut nama ini, paling tidak atas dasar dia satu ungkapan Al-Quran pun boleh, ataupun dia merupakan Ismul Azam atas satu pendapat. Itulah asasnya. Cuma kalau ada orang nak kata, kita dengar komen-komen setengah orang tu macam-macam agam lah, campur dengan istihza kat anda lah. Cuma kita nak khabar, orang yang mengamalkan amalan tu atas dasar dia mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran, atau menyebutnya sebagai Ismul Azam atas satu pendapat. Jadi kalau kita nak kata dia macam anjing nyalok pun, kau adamu lah. Nak kata macam bunyi kera ke, bunyi monyet ke, bunyi beruk ke, kau adamu lah. Cuma nak kabarnya, kalimat itu adalah kalimat Al-Quran dan merupakan atas satu pendapat Ismul Azam. Jadi nak kata gajah rimalah lah. Cuma kita nak khabar tu. Ya, nak kata apa? Orang-orang yang cenderung faham Salafi Wahabi ni, dia setengahnya tu suka membinatangkan orang. Suka. Nak kata apa? Sebahagiannya lah. Kita pun tak tahu apa benda cerita. Suka membinatangkan. Dibandingkan dengan anjing lah, dengan monyet lah, dengan seluang lah, dengan tupai lah, macam-macam. Suka membinatangkan orang. Cuma kita kena sedar gini ya. Kalau kita banyak pandang orang dengan pandangan macam-macam, sebenarnya itulah cerminan diri kita sendiri. Kita kena sedar. Bila kita tengok pandang orang macam-macam tu, sebenarnya apa benda? Cerminan diri kita sendiri. Sebenarnya macam kita tengok cermin lah, tengok orang, rupamu rupanya, ataupun rupa kita rupanya. Kita duk nampak orang, orang-orang, rupanya kita tak sedar. Itulah kita. Sebenarnya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman ini menjadi cerminan kepada orang beriman yang lain. Jadi cermin. Kita duk berasa orang, rupanya tengok muka kita rupanya. Mula sama macam orang pakai cermin mata hitam juga lah, lebih kurang. Tengok sini gelap, tengok sini gelap, padahal tengah hari tu, tengah hari. Masuk rumah ni gelap, masuk rumah ni gelap. Mana gelap? Ingat mana yang gelap belakang? Rupa-rupanya mata dia tu gelap.
Mata dia tu gelap. Tak mula dah buat apa gelap? Gelap sini, gelap sini, gelap sini. Dia tak sedar. Atas mata dia tu gelap. Begitulah yang sebenarnya. Jadi itu kesimpulan mudahlah daripada apa yang sudah saya jelaskan itu, bahawa kalau ada orang tak bersetuju pun, salahlah, silakanlah. Kata, peganglah pendapat yang tidak setuju, ambil, tak ada masalah apa. Cuma saya nak beritahu bahawa orang yang mengamalkannya itu, itulah sandaran, antara sandarannya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir dia, Al-Tafsir Al-Kabir ataupun Mafatih Al-Ghaib, dia menjelaskan secara detail tentang rahsia-rahsia zikir itu. Itu dalam kitab tafsir. Jadi pada saya lah, nak banding dengan orang yang kata macam-macam dengan Fakhruddin Ar-Razi ni, saya rasa jauh kena lah. Jauh kena. Nak banding. Banyak secara mudahnya. Kita tidak melihat Fakhruddin Ar-Razi ni lebih bodoh daripada orang yang kata bukan-bukan tu. Kita tak nampak gitu. Mungkin terbalik. Mungkin terbalik. Jadi secara mudahnya macam tu lah. Kita nak, kerana ada hasrat pihak tertentu minta saya jelaskan, maka saya jelaskanlah. Maka terserahlah kepada semua, nak terima ke tak mau terima ke, nak bersenda ke tak mau bersenda ke, itu masing-masing punya cerita. Yang penting kita sudah jelaskan. Habislah setakat tu. Jadi balik kita sambung kepada kalam hikmat yang kedua tu 49 ya. Firman Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah An-Nahl ayat 99. Artinya, sesungguhnya syaitan itu tidak berdaya, yakni tidak berkuasa terhadap orang-orang yang betul-betul beriman dan kepada Tuhan mereka berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala memberitahu rahsia ni, rahsia syaitan ni, Allah Ta'ala beri dia kelebihan yang banyak untuk menipu daya manusia ni. Banyak kelebihan dia. Tetapi Allah Ta'ala juga beritahu kelemahan dia tu. Kat mana tempat dia tak boleh nak makan. Bahagian dia makan tu, dia makan lah. Tapi ada tempat dia tak boleh nak makan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu kepada kita, sesungguhnya syaitan ini, dia tidak dapat menguasai pertama sekali orang yang kuat iman dia. Dia berkait dengan iman. Jadi kalau kita berhasrat, ada keinginan supaya kita jauh disisihkan daripada tipu daya syaitan ini, sehingga syaitan tidak dapat menipu daya kita ini, maka kita carilah, usahakanlah jalan untuk menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita. Itu cara dia. Dan yang kedua, iaitu orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka ini, kepada Tuhan mereka. Jadi dua ni ada kaitan. Orang yang beriman dan bertawakal. Sekalipun dia nampak dua perkara yang berbeza, iman dan tawakal, kenyataannya dua ni berkait. Iaitu tawakal yang sebenar ni datang daripada iman yang kuat, iman yang kukuh. Bila keimanan seseorang tu kepada Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha menjaga, yang mengaturkan seluruh hambanya, bila kefahaman ini dan keyakinan ini meneguh di dalam qalbu, tertanam dalam keyakinan kita, maka dengan sendirinya dia akan tumbuh tawakal, berserah diri kepada Allah, berharap kepada Allah. Maka sebab itu dalam tasawuf ini dianggap sebagai maqamat. Maqamat, yakni tingkatan-tingkatan kerohanian. Dan tingkatan-tingkatan kerohanian yang dicapai, yang dihayati dalam ilmu tasawuf itu adalah merupakan buah daripada iman yang semakin meneguh, iman yang semakin kuat di dalam hati. Jadi orang yang ada ciri ini, orang yang beriman kepada Allah
dan bertawakal bulat kepadanya, inilah orang yang mana syaitan itu tidak diberi keupayaan untuk menguasai mereka itu. Jadi seolah-olahnya kita diberitahu, maka sesiapa yang ingin melindungi, jaga diri dia daripada pengaruh tipu daya syaitan ini, dia kena berusaha untuk meneguhkan iman dan meninggikan maqam takwanya, maqam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam firman yang lain, firman Allah Taala, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Suratul Nahl ayat 100. Artinya, sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya. Yani orang yang menurutinya, orang yang orang yang mempertahukan diri dengannya, yang ikut dia, orang yang mengimamkannya dan seumpamanya. Jadi ayat ni, ayat yang seterusnya ni diberitahu ni, syaitan ini hanya dapat menguasai ke atas siapa? Iaitu orang yang mempertuankannya, orang yang mengikutinya, orang yang menghubungkan diri dengannya, orang yang mematuhinya, orang yang tunduk kepadanya, orang yang mengaitkan diri kepadanya. Itulah orang-orang yang berjaya dikuasai oleh syaitan ini. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya, itu adalah merupakan orang yang disisihkan, yang mana syaitan tidak berupaya untuk menguasai mereka ini. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, kalau tadi itu sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya, yakni yang menurut pimpinan atau bisikannya, dan dengan itu mereka menyekutukan Allah. Jadi mereka mensyirikkan Allah, mereka mempertuankan syaitan, mereka itu berhubung rapat dengan syaitan ini, mempertuankan dia, berpedomangkan dia, mengikuti dia, mematuhi dia, dan seterusnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka inilah yang akan dikuasai oleh syaitan. Firman Allah Taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Surah Yusuf ayat 53. Artinya, tiadalah saya, kata Nabi Yusuf, merasa bersih diri. Nabi kata, aku tak rasa aku ni orang bersih diri aku. Aku tidak menyucikan diri aku tidak anggap diri aku ni bersih. Sebab hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Kerana tabi'i bagi nafsu manusia ni, memang dia mengajak dan mendorong manusia kepada keburukan dan kejahatan. Kecuali bagi orang yang dapat hidayat atau rahmat Tuhanku. Orang yang selamat terpelihara ni, orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni beritahu Nabi Yusuf, dia mengungkapkan, dia beritahu, dia kata, aku tidak menganggap diriku ni sebagai suci bersih. Nabi. Maksud kita tak boleh kata aku ni sebagai orang bertakwa tinggi, orang yang maqam tinggi bertakwa, itu dilarang. Itu merupakan suatu fadilah. Adapun asal keimanan, asal keislaman, hak tu memang kita kena kata. Jangan kata pula atas dasar tawaduk, aku ni bukan Islam. Jangan kata gitu pula. Itu nunggu dia. Nunggu ni dah nak lagi dah. Mesti kita kena kata, aku ni Muslim, aku ni mukmin. Tapi kalau aku orang yang bertakwa dengan erti memiliki tingkatan keimanan yang tinggi, jangan kata itu. Itu jangan kata. Sebab apa? Itu sudah ada dakwaan. Dakwaan. Adapun asal kepada keimanan, keislaman, ni tak boleh nak elak. Setiap orang kena kata gitu. Saya Muslim, saya mukmin. Itu tak boleh nak kompromi dah. Cuma tingkatan-tingkatan selepas tu. Ni kalau kita ungkapkan itu,
ada kemungkinan kita tergolong dalam golongan orang yang terpedaya, orang yang sombong, orang yang bangga dan macam-macam lagi. Aku ni orang yang bertawakal bulat kepada Allah. Jangan terbang. Kenapa? Dia memperlihatkan tingkatan. Dan tingkatan itu, bila orang menyebutnya itu, dia ada unsur-unsur kesombongan itu, kebanggaan. Itu yang dilarang. Kemudian dinyatakan dalam ayat ini, nafsu manusia ini, sifat asli dia, tabi'i dia memang mendorong, mengajak manusia kepada keburukan dan kejahatan. Memang ciri dia gitu dah. Dia nak lari. Dia nak lari manusia ni. Cuma kita ni disuruh dan diberi keupayaan untuk menyucikan dia dan meningkatkan martabat dia tu. Boleh ditingkatkan. Sehingga daripada ammarah menjadi lawamah. Daripada lawamah jadi mulhamah. Daripada mulhamah jadi mutmainnah. Atau cabang-cabang lain. Radiyah, mardiyah, kamiyah itu cabang dia. Jadi kita disuruh dan diberi keupayaan untuk mengusahakan itu. Sedangkan ciri asalnya itu memang mendorong manusia kepada keburukan dan kejahatan. Jadi kalau kita berhasrat supaya kita tidak dipengaruhi oleh dorongan buruknya tu, maka kena cari jalan lah. Macam mana nak meningkatkan nafsu tu supaya menjadi lebih baik. Supaya dia tidak mendorong, dia tidak dikuasai oleh dorongan-dorongan buruknya tu, dorongan-dorongan jahat. Kata pujangga penyair, sungguh aku telah diuji dengan 4 musuh. Ini bukan hadis Nabi, apatah lagi Al-Quran, bukan. Ini kata-kata penyair. Dia kata sesungguhnya aku ni telah diuji dengan 4 musuh yang selalu melempar aku dengan anak panah yang dapat menembus. Jadi musuh di sini lempar anak panah ni bukan anak panah sungguh. Ini bahasa kiasan saja, bahasa tamsilan. Iaitu iblis. Pertama sekali iblis lah yang sentiasa melontarkan panah. Itu adalah bahasa kiasan yang sentiasa menanam ataupun menebarkan seruan-seruan buruk dalam diri aku. Sentiasa mendatangkan was-wasah, dorongan-dorongan buruk, pengaruh-pengaruh yang buruk ke dalam diri manusia. Iblis pertama sekali. Yang kedua dunia. Yang ketiga hawa nafsu. Dan yang keempat syahwat. Baik, kemudian dia kata, ya Tuhanku, hanya Engkau yang dapat menyelamatkan aku. Jadi yang mensyarahkan kalam hikmat ini, dia datangkan kata-kata ni, apa yang nak ditunjuk pada kita, terutamanya bahagian hujung tu, iaitu ni ungkapan penyair yang kita boleh iktibar, kita ni boleh ambil pedoman, boleh buat perkiraan jugalah, sebab muafakat dengan Al-Quran. Apa yang disebut tu tidak membetuli Al-Quran dan hadis. Jadi kata penyair ini, dia kata aku ni sentiasa diuji dengan musuh iblis ni, dunia, hawa nafsu dan syahwat. Pak tu. Bukan sikit tu, pak. Lalu akhir sekali dia kata, ya Tuhanku. Akhir sekali dia balik kepada Allah. Nak lawang tak orok. Bolehlah lawang slow-slow. Lawang cuba sekadar daya upaya. Tapi tengok lawang pak ni, tak orok mana kita ni. Jadi akhir sekali pedoman tasawuf, apa yang disebut oleh penyair ini, dan itulah yang dipedomankan atas tasawuf, iaitu ya Tuhanku, yakni rujuklah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, berserahlah kepada dia, balik ke dia, kembali kepada dia. Ya Tuhanku, hanya Engkau yang dapat menyelamatkan aku. Itu maksud baliklah tu, sedar diri, balik kita kepada haksa dia, kepada Allah, atas keyakinan ya Allah ya Tuhanku, bahawa aku ni tak dapat. Ya sedar diri tu, sedar kita sedar, orang yang sedar diri, aku tak dapat nak selamat diri aku ni, hanya Engkau saja Allah. Balik ke dia, harap dengan dia, mohon kepadanya. Itu pedoman tasawuf. Pedoman tasawuf dalam menghadapi apa juga, termasuklah musuh-musuh nafsu ni, syaitan ni. Baik, kemudian kata pengarang, Allah menjadikan syaitan sebagai musuh manusia itu suatu nikmat besar.
Mana pula satu nikmat besar ni? Satu nikmat pula ni. Dia dengar dia orang, marah dia orang. Mana pula syaitan jahat kan main, jadi nikmat pula dah. Tengok dari sisi yang macam mana. Sudut yang kita pandang itu berbagai-bagai. Dari segi syaitan ni jahatlah dia. Tapi dari segi menjadikan manusia itu berusaha untuk kawal diri dan bertakwa diri, maka baiklah dari segi itu. Tengok sudut mana kita kena tengok. Sebab sesuatu benda ni Allah Ta'ala jadi ni tidak ada yang sia-sia. Dari satu angle memang buruk, tapi angle lain benda tu jadi baik. Ada manfaat dia, ada kebaikan dia. Apa ni, ulat-ulat yang kita tahu, apa ni, kotor, ulat lah apa sajalah, bakteria semua kotor kan, buruklah benda tu. Tetapi kalau tak ada benda tu, macam mana dengan bangkai-bangkai yang mati? Kubal lembu hok mati ke mana? Bertimbung-timbung tu, kalau tak ada ulat-ulat ni, tak ada bakteria ni, penuh bandar ni bakal dia ko. Tak reti nak tanang kita. Maka itu sudut baik dia tu, sudut kebaikan dia. Maka setiap perkara seperti itu. Seperti itu setiap perkara. Jadi bila pengarang ni kata Allah menjadikan syaitan sebagai musuh manusia ini suatu nikmat besar. Allah Ta'ala jadikan syaitan dan syaitan tu jadi musuh kepada manusia. Sebenarnya dari satu segi dia ada makna nikmatnya. Kok mana ni? Nikmat besar bagi manusia. Sebab apa ni? Dengan demikian manusia selalu harus berlindung dan mendekat kepada Allah. Disebabkan kerana ada musuh ni lah, orang akan cari tempat berlindung. Disebabkan kerana ada ancaman lah, orang akan cari tempat yang selamat, yang boleh mendatangkan keselamatan. Itu bahagian nikmat dia tu. Kalau tak ada benda ni, orang jadi lere, orang jadi lupa dan sebagainya. Jadi bila ada ancaman ni, orang mendekat kepada Allah, berusaha untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kenapa? Kerana takut terpesong, terpedaya, terpengaruh oleh musuh-musuh tadi itu. Untuk menjaga keselamatan diri dari syaitan, yakni dari musuhnya itu. Sebab dia sendiri tidak akan sanggup melawan musuhnya. Seseorang tu memang tak sanggup nak lawan syaitan ni. Dari segi ukuran kasar memang tak dang kita, tak makan cukup. Main kita dah nampak, dia nampak kita dah nak berlawan ke mana. Kita dah nampak je, dia nampak kita. Kita dah nak dekat dengan dia, dia boleh masuk dalam kita, dah nak lawan ke mana gitu. Memang tak dah nak main. Tetapi itu bahagian kuat, ada bahagian lemah dia tu. Bahagian lemah dibukakan rahsianya oleh Allah dalam ayat-ayat tadi tu. Melawan musuhnya, tidak akan sanggup melawan musuhnya yang sangat sama, yakni yang sangat keliru, tak jelas, kecuali dengan perlindungan Allah. Maka dengan perlindungan Allah lah, maka dia insya-Allah akan selamat daripada godaan syaitan ini. Sebab tu macam sudah saya jelaskan dulu, macam mana syaitan nak memperdaya Syekh Abdul Qadir. Bila Syekh Abdul Qadir ni meningkat di dalam tahap keimanan dia tu, syaitan mari dalam bentuk menyelinap di sebalik awang-awang lah, lalu mengeluarkan suara yang memanggil Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, aku ni Tuhanmu. Suara tuan tak tengok, dengar suara, aku ni Tuhanmu, aku ni Tuhanmu. Sekarang oleh kerana mu ni lebih kurang gitu, oleh kerana mu ni sudah sampai martabat tinggi, aku halalkan apa yang dilarang sama ni, mu boleh buat. Dia dengar suara gitu. Jadi kita kalau tak ada pedomang, dia pakai ada setara ni. Pakai ada setara. Nak kita ni jadi aling sikit, lebar sikit. Dengar suara gitu padan dah dengan aku ni. Boleh dah ni. Terutamanya kita ni mungkinlah kita ada ilmu sikit, kemudian ada ibadah pun banyak, ilmu pun banyak, susah kat tu. Tiba-tiba mari suara, mu ni capai tahap dah ni. Selama ni aku haramkan benda ni kepada orang lain tu sebab dah dapat tahap lagi. Mu ni sampai tahap ni boleh lepas dah ni, tak apa dah. Lesar. Kadang-kadang dia mari logik tu, sekarang tu. Dia mari logik dia. Tapi bila dia mari jumpa Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir kata celaka mu ni syaitan dia tu.
Gelar habis. Tapi sebelum dia gelar, dia pandai setan ni. Dia sepelek dia bukan selapis, main 2-3 lapis sepelek dia ni. Kena sekali, sepelek lagi. Oh, dia kata, wahai Syekh Abdul Qadir, mu ni hebat, dia kata. Mu ni selamat daripada tipu daya aku. Selama ni aku dah tipu sejumlah manusia yang ramai. Aku tipu dengan cara ni. Dan mereka tertipu. Ramai dah kena tipu, aku tipu dengan cara ni. Makan belaka. Mu ni tak makan, kata. Tak kena ke mu ni. Alim, bijak mu ni. Mu ni selamat kerana memang mu alim. Rupanya, tu sepelek dia tu. Sepelek dia. Kita kat orang mu ni tak kena mainan setan. Bijak mu. Kena dah. Kita rasa sedap dah dia. Oh, bijak. Oh, ya sungguh aku rasa. Aku mengaji lama ni. Mengaji lama bukan main-main ni. 10 tahun mengaji ni. Duduk pondok ni. Beramal pula tu tiap-tiap hari ni. Tak berhenti ni. Oh, patut pun tak kena. Kena lalu. Tak kena tu kena. Tak kena tu kena. Kena sepelek. Kena sepelek dah sekarang. Jadi saya kata celaka. Aku selamat ini bukan kerana kealiman aku, tapi dengan kurnia Allah. La haula wala quwata illa billah. Barulah. Habis teh kata orang. Dah nak pergi dah. Tembur lagi. Orang tanya, Syekh Abdul Qadir semula orang tanya dia. Macam mana mu boleh kena setan pada mu dak nampak? Kan mu dengar suara je, mu dak nampak dia. Kau nampak muka seranggah tu boleh tahan juga. Ni tak nampak, mu kena kat mana? Kata Syekh Abdul Qadir, aku nak ikut tanda. Aku nak ikut tanda-tanda dia. Mana tanda dia? Bila dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, tu tanda setan. Kita kalau buat salah, buat jahat, dosa. Tapi kalau kita anggap benda tu boleh, bukan saja dosa, berganda-ganda lebih berat lagi. Orang buat salah lah. Buat dosa lah. Bukan suruh buat dosa, tapi nak kabarnya tetap berdosa. Tapi jangan halalkan dia. Jangan kata dia boleh. Jangan i'tikad benda tu boleh dibuat, tidak diharamkan lagi. Ini sudah menukar status dia. Daripada dosa menjadi dosa yang berganda. Atau sedang bahasa mudah juga, mengosokkan iman lah mudah. Jadi Syekh Abdul Qadir kena kot tu. Macam mana aku kena setan? Tadi kerana dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Aku kena setan kot tu. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-249. Jadi seterusnya kalam hikmat, oleh kerana masa ada lagi, kita sambung kalam hikmat. Ada ke tak? Masih ada ke tak? Kita sambung kalam hikmat selagi. Kata Syekh Ibn Atta, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Ni pelik sikit lagi ni. Iz laysa at-tawadu' illa an rif'atin famata asbatta li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir. Siapa yang merasa dirinya bertawaduk, maka berarti ia benar-benar sombong. Siapa dia yang merasa memandang dirinya tawaduk, sebenarnya dia orang yang sombong. Sebab apa gitu? Gini, tamsilan mudah gini. Oh, sabar sikit. Tamsilan mudah gini. Saja. Kita duduk luar rumah. Kita nampak rumah tu. Tapi kita duduk luar. Sebab tu kita nampak rumah. Nampak rumah macam mana? Sebab apa? Kerana kita duduk di luar rumah. Tapi bila kita duduk dalam rumah tu, kita dah nampak dalam rumah. Samalah. Bila kita rasa kita tawaduk, kita nampak kita tawaduk, kita duduk luar. Kita bukan tawaduk. Kita orang yang sombong. Dan insya-Allah akan bersambung kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.